Kenapa tak tidur lagi, ha? Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam rancangan baru kami. Kami berikan nama rancangan tu cerita seram orang Sarawak. Kurang macam yalah, buat ada nama, buat ada best sikit. Okey, kami buat habis cerita hal-hal Poton Wira 9245 ya. Kebetulan owner nyempun mesej kami. Seperti hanya cerita ya, adalah jalan ceritanya adalah sama, cuma lokasi tempatnya yang berbeza. Sebab daripada responnya, benda yang dah berlaku 10 tahun yang lama dah, 10 tahun yang lalu dah. Berketinya benda dah lama berlaku, tapi masih mengingatilah kerana benda yang seram. Dan ya kisah juga kami share untuk cerita ya, sebab kami pun ambil cerita pun daripada anak buahnya juga, dari orang lain. Dan kami beritahu ya awal lagi ya, 100% jalan cerita ya, owner yang pun dia yang tahu kehalusan ceritanya, daripada cerita yang asalnya dia tahu. Kami cuma nyampe yang termampu kami sampai dengan apa yang dia tidaknya cerita, dengan apa nama atas kapasiti kami sebagai penyampai untuk menerangkan dengan semua orang yang minat cerita seram, terutamanya di Sarawak. Kami ada dapat cerita baru juga sebenarnya, cerita Sigit, cerita tapi yang berlaku di Melayanun, tapi yang menceritakannya adalah orang sekitar situ lah. InsyaAllah kami akan ceritakan ceritanya juga kelak. Okey, buangkan masa lagi. Cerita kami malam tu cerita yang bertajuk Lok nombor 12. Lok nombor 12. Cerita tu kami dapat daripada anak buah mempun juga, yangnya selepasnya SPM dulu. Dia disuruh maknya bekerja lah, daripada menganggur sedang malah papa, dia disuruh bekerja. Okey, kita teruskan cerita ya. Cerita tu berkisah mengenai kisah kisah seorang jaga, orang sematan lah jaga. Waktu ya nya bawa lepas SPM. Jadi nya lepas SPM waktu ya saya dah kerja, jadi maknya galakkannya untuk bekerja. Lalu hanya apply minta kerja di sebuah hospital yang berada di CK tu masa ya. Dan masa ya hospital dia masih baru je rasanya lah, masih baru je. Lama dah cerita tu berlaku sebenarnya. Jadi harinya masuk kerja ya. Shiftnya dalam pukul 11 sampai pukul 7 pagi. Shiftnya untuk pertama kalinya kerja, nya kena dengan orang lo, nya ada partner lah. Mula-mula kan kerja malam, mestilah ada partner. Yang bestnya nak, yang paling banyak cerita seram sebenarnya tidak jaga tu, sebenarnya tidak security yang jaga bangunan. Memang banyak cerita seram yang ada pada adanya. Kebetulan kami dapat cerita seram daripada tidak ya, tapi anak buah kami tu dah kerja lagi lah, lama dah cerita tu sebenarnya. Okey, pulang balik dengan cerita tadi. Shift pertamanya yang masih dengan orang lah, babnya nak belajar. Tentu kita orang pernah nangga kawan kita yang kerja security ya. Setiap jam dia ada lock yang pun kunci jam setiap tempat. Sekiranya ada sebuah bangunan, nya dengkankah kunci lock ya di tempat-tempat strategik di dalam area bangunannya. Sekiralah nya macam di hospital, nya ada di madahnya ada di bilik mayat, yang ada di pintu gate, yang berada di tempat strategik yang sunyi. Selalunya tempat yang sunyi, orang kaya, tempat yang strategik, tempat yang orang sedang nangga, tempat yang orang sedang nak jalan di sia. Sebab apa? Dari segi keselamatan, kemungkinan penceroboh tak suka pergi pada tempat yang jarang ada orang. Jadi untuk nak selamatkan bangunan ataupun harta benda kita di bangunan ya, tidak pentadbiran, yang akan letakkan kunci di bahagian strategik lah untuk tidak emosional. Dan kunci yang mesti dikunci setiap jam, sejam sekali. Okey, diceritakannya pada malam pertama, malam kedua, malam ketiganya bekerja ya, sepanjangnya bekerja ya, memang saya ada gangguan lah, sebab nya masih berpartner atau orang masih ada orang yang ajarnya. Cerita tu berlaku pada hari yang
Hari yang keempat, si salah ambil hari keempat lah, ataupun dah lama sikit daripada hari lah. Jadi nyemput ship daripada jam 11 malam sampai pukul 7 pagi. Dan nya monda macam biasanya pergi ke tempat-tempat yang kunci. Dan setiap tempat yang ada di lobi, di store apa semua, dan di depan bilik mayat. Setiap tempat ya lock ya nya ada kunci dan ada nombor nyempun. Katanya madang kami kunci nombor 12 ya adalah kunci yang paling lastnya lock. Paling lastnya lock maksudnya kunci ya diceritakannya tak berada di belakang hospital. Di belakang hospital ya ada pondok jaga juga. Dan di persekitaran pondok ya adalah sebenarnya hutan. Tempat saya orang diam sebenarnya kosong sebenarnya. Ada jarak jauh sikit lah. Kebanyakan nang hutan saja lah, nang tempat yang gelap apa semua. InsyaAllah kami akan sertakan juga video ataupun gambar kawasan ni kelak kami ada kesempatan untuk pergi ke situ. Jadi kunci ya bernombor 12. Kunci last sekalinya kunci di pondok ya. Pondok ya sebenarnya si ada lagi orang jaganya dah terbiar dan agak usang dah dah. Pondok ya. Jadi nya macam si dah dipakai orang lah. Nya cuma ada jaga bahagian depan je. Jadi bila padahnya waktunya monda ya selahnya kunci. Yang kunci semua dah bahagian-bahagian lain yang kunci. Dan last kalinya pergi ke bahagian belakang hospital dan di pondok lama ya. Yang kunci di tempat lainnya saya ada masalah katanya madah. Hatta pun sekali yang kunci ya di depan bilik mayat. Saya ada apa-apa berlaku. Yang cuma agak gelisah bilanya pergi ke lock nombor 12. Sebabnya tahu kawasan ni agak jauh daripada tempat orang dan pondok yang masih ada orang jaga lagi dan kawasan persekitarannya adalah hutan. Jam waktu ya dalam jam tengah malam, si salah dalam jam pukul 1, pukul 12 katanya ada. Dan terakhir sekalinya perginya adalah terpaksanya melalui pergi ke tempat ya. Ke tempat yang nombor 12 tadi. Dalam perjalanan kesiannya pun dah rasanya macam agak kata orang agak lain rasa bah. Nyawanya dah lain. Aura-auranya rasa keseramannya dah rasa lain dah. Jadi nya terpaksa kuatkan juga hatinya nak berjalan menuju ke pondok ya. Si tahu macam ni bila nya hampir dah di pondok security yang terbiar lama dah usang sia, nya terpaksa melalui gate besar di belakang pondok ya lah. Bila kita melalui depan pondok ya, kita dapat nangga depan pintu pondok ya. Pintu pondok. Sikit saja waktunya melalui macam dah jam ya, pintu pondok yang nang terkunci nang sebabnya si dipakai jadi pintunya si dibuka lah, jadinya dikunci je lah. Si kisahnya lah dah dikuncinya semua pintu gate belakang apa semua. Dalam perjalanannya balik ya macam ni ya, rasa hatinya lagi rasa nak je nak nangga pondok ya. Kita nak ya bila benda yang kita si nak nangga bila lah malam-malam hari mata iya lagi kita nak nangga. Sepatutnya kita jangan nangga lagi, jalan je lah. Tapi naluri kita tadi macam kita dah nangga. Kenapa nak atas pokok no? Jangan lalik. Jalan. Tangga lagi. Macam biarlah nya. Nya mau nak nangga lagi. Itu je nak nangga lagi balik benda ya. Bila nya nangga kali kedua, nya agak terkejut sebab pintu pondok ya pandai terbuka luas. Terbukanya pun pintu pondok ya. Sedangkan mula-mulanya melalui kawasan tadi sebelum ya pintu tertutup. Angin si ada katanya madah. Ribut si ada apa semua si ada bunyi pintu buka pintu ya pandai bukanya pun. Setelahnya melalui balik dia pulang ya habis seram. Waktu ya lahnya madah situasinya dah cerita kaki kami pun dah lemah, badan kami pun dah ya jantung kami tercabut ni bah. Sebabnya rasa orang yang seramnya dah lain dah. Sebabnya rasa memang ada sesuatu benda yang muka pintu ya tanpa disedarinya sedangkan pintu ya bertutup. Kita ya si habis di situ je, bukannya kelak ada kami akan
teruskan lagi cerita ya. Okey, perginya balik, dapat juga balik ke pondok security yang depan sekali, tempat yang ada tidak security lain. Nya beritahu rakan-rakannya yang ada tadi, pondok ya firstnya nangga pintunya berkunci, tapi bila nya balik pintu itu tutup. Oleh kerana nya terlalu takut, nya dalam keadaan yang nervous, dalam keadaannya yang ketakutan, nya si bani nak ngecek balik sebab dalam kawasan pondok yang nang gelap, siapa nang apa-apa. Kita orang umpama kannya tadi kita orang buka pintu di bilik yang gelap, tiada apa-apa tempat tangga tu. Jadinya ngadu lah dengan tidak bagian security depan, ada bosnya apa semua, turun ada orang dekat dengannya pergi ke sia. Dan yang ngecek balik, takut apa-apa terjadi, takut pondok diceroboh orang ke apa ke. Okey, bila sesampainya di tempat ya, apa yang anehnya, pintu ya tertutup rapat, dan pintu ya lock, si dapat dibuka. Pintu tertutup, kuncinya saya ada terbuka seperti yang si tangga ya, sampai tanya pun ngecek pintu kunci. Pintu yang nang si terbuka, nang terkunci. Macam ni mula-mula tadinya nangga pintu pada terbuka. Dan si Gigai, sewaktu tengah-tengah dia mengolah pemeriksaan ya, di kawasan sekitar daripada pondok ya, terdengar bunyi cik pun mengilai. Bunyi seorang wanita yang mengilai. Nangnya jelas sekali didengar. Bukan yang hadis ya seorang je yang dengar. Tiga yang dengar. Tiga yang dengar. Maksudnya yang mengganggu ya adalah cik pun. Ya ampun. Yang mengganggu ya. Jadi oleh kerana bos security tak orang dah lama apa semuanya beritahu ke tidak ya, baca apa-apa surah yang patut-patut, madanya ambilnya si kacau kita madanya. Jadi tidaknya tadi bila dah dalam keadaannya nyasik dengan labah sebab orang lama tu dah ada ke dengan apa semua nak. Jadi bacalah tidak surah ya, dan pastikan adanya tempat ya tadi dah selamat, si diceroboh orang dan tidaknya terus berlalu meninggalkan tempat ya. Aduh, siapa dia imagine guys, ya Allah ya Tuhanku. Seorang ngajak jalan malam hari, tempat dia gelap. Tempat ya, insyaAllah kami akan coba ngambil gambar ataupun video untuk tatapan kita orang tangga sama di sini. Macam ni situasi dia, mesti tak orang kami keadaannya waktu tu lah. Mungkin kami dapat ambil dari dalam lah, mungkin kami ambil dari luar, takut tak kami pergi kata orang coba lah. Ya, ialah yang berlaku padanya. Bagi kami benda yang cukup seram. Hati kami cuma cerita pun agak ngelabah, agak seram. Okey guys, makin jadi cerita share kami dengan kita orang guys. Cerita di antara kami pun kebanyakan cerita-cerita best semua. Dan apa nama tu, excited kami nak bercerita dengan pada kawan-kawan yang belum dengar cerita kami tu, sebab kami nak mau kata orang kita ada cerita, kita pun cerita-cerita seram kita pun yang di-share bersama. Okey, ajak lah guys. Ajak kami, insyaAllah kami akan ada cerita baru lagi, kami akan sambung lagi. Kami minta sikit je, minta share daripada kita orang, share untuk memeriahkan lagi channel kami dan terutamanya kita orang Sarawak, untuk apa nama kata orang, untuk kami mengawalkan cerita-cerita seram yang berada pada orang kita dengan yang kita lain. Okey guys, ya ajak dia kami. Halo, assalamualaikum. Cerita seram orang Sarawak. Jumpa lagi kelak. Bye.